Muda yang merupakan salah seorang guru cemerlang dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Telanai. Apa khabar cikgu? Khabar baik. Okey, saya Baik. Kita mulakan sesi temu bual kita pada malam ini. Jadi kami dari pihak IPG Kampus Datuk Razali Ismail akan menemu bual cikgu sebagai cikgu guru cemerlang yang kami pilih. Dalam melaksanakan tugas kami bagi subjek EDUP 3093 iaitu Falsafah dan Perkembangan Pendidikan Malaysia. Untuk pengetahuan cikgu, tugasan ini merupakan tugasan berkumpulan yang telah diberikan kepada kami untuk menemu ramah seorang guru cemerlang, dan alhamdulillah pada hari ini kami berkesempatan untuk bersama dengan cikgu. Terima kasih cikgu atas kesudian ditemu ramah. Baik. sama-sama. Soalan pertama, sekiranya tidak keberatan, bolehkah cikgu ceritakan serba sedikit tentang latar belakang atau biodata cikgu? Okey, terima kasih saya. Sebenarnya cikgu mendapat guru cemerlang bukan di Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Telanai, tapi di Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Intan Zaharah lah, di Dungun lah. Sebab cikgu mengajar di Dungun selama 15 tahun. Jadi tahun 2023 baru cikgu bertukar sekolah lah ke SMK Tun Telanai. Yang pertama tadi tentang latar belakang saya. Betul tak tentang latar belakang? Ya. Okey. Cikgu yang pertama sekali ialah selepas habis tingkatan 5 pada tahun 1997, SPM 1997, cikgu mendapat tawaran ke Kolej Ugama Sultan Zainal Abidin lah dalam bidang diploma pengajian bank. Kemudian pada tahun 1998, pada masa itu cikgu dah grad dah dan tidak dapat apa-apa pekerjaan lah disebabkan oleh kegawatan ekonomi. Jadi cikgu kemudian mendapat tawaran ke Universiti Pendidikan Sultan Idris di Tanjung Maling, Perak lah, dalam bidang ijazah sarjana muda pendidikan pengurusan perniagaan lah. Jadi selepas itu barulah cikgu posting. Semasa di sekolah rendah, cikgu belajar di Sekolah Kebangsaan Tok D lah, dekat dengan rumah cikgu sekarang. Dan di sekolah menengah, cikgu belajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Durian Guling lah. Itu serba sedikit tentang pendidikan lah, latar belakang pendidikan cikgu lah. Ada lagi saya nak tanya ke latar belakang kehidupan Boleh je cikgu, mana-mana. Kita teruskan kepada soalan yang kedua pula cikgu. Boleh? Okey. Seterusnya, bagaimana pula dengan bolehkah saya tahu apakah aspirasi yang menjadi pegangan cikgu dan apakah peristiwa yang menginspirasikan cikgu sehingga ke tahap ini, iaitu bergelar sebagai seorang guru cemerlang atau pernah bergelar guru cemerlang? Yang pertama, cikgu rasalah bila kita mengajar, yang pertama kena ada minat lah. Minat yang mendalam terhadap profesion keguruan lah. Sebab bila kita bergelar seorang guru, seolah-olah kita kita pernah menjadi seorang pelajar. Jadi bagaimana cara kita nak supaya kita belajar dalam keadaan baik? Begitulah cikgu nak mengajar anak-anak murid cikgu supaya apabila dia belajar, dia rasa dalam keadaan yang seronok, yang tidak stres lah. Itu adalah merupakan satu pegangan cikgu. Kemudian cikgu lebih suka kalau dululah masa cikgu mengajar tingkatan 5, supaya dia orang sentiasa mendekatkan diri kepada agama Islam lah, supaya sentiasa mengingati Allah, supaya sentiasa membaca Al-Quran. Itu adalah pegangan lah. Jadi apabila kita ada satu pegangan dalam kehidupan kita, walau apapun dugaan yang kita hadapi, kita sentiasa mengambil satu cara yang positif lah. Sebab bila kita mengajar tak sama dengan apa yang kita belajar.
dunia perguruan ni tak sama apa yang kita belajar di universiti lah. Sebab setiap ada satu kelakuan yang berbeza antara satu sama lain lah. Sebagai contoh, dulu cikgu pernah mengajar di SMK Tengku Intan Zahra. Cikgu lebih kepada pelajar lah, maksudnya mendekati pelajar. Apabila cikgu mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Kelanai, mengajar di pelajar cikgu tingkatan 1, tingkatan 2, cara dia berbeza dengan pelajar tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Tingkatan 4 dengan tingkatan 5, kita boleh mendekati dia dengan cara kita bertanya tentang latar belakang. Tetapi kalau pelajar tingkatan 1 dengan tingkatan 2, kita lebih penegasan sikit kepada dia sebab dia masih lagi dalam dunia kebudak-budakan lah. Itu adalah pegangan cikgu lah. Yang kedua, cikgu sentiasa menasihati dia dan kurang cikgu merotang. Itu kurang lah yang ada pada cikgu. Sebab cikgu rasa macam dia orang ni ada peluang untuk memperbaiki diri sendirilah. Itu adalah sedikit sebanyak pegangan cikgu lah yang cikgu amal selama 16 tahun cikgu menjadi cikgu lah. Okay, baik Cikgu, saya serahkan kepada penemu bual yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Cikgu, kita belum kenalan lagi. Nama saya Arif Zuddin Fahmi bin Abdul Hasani, pelajar IPG Kampus Datuk Razali Ismail. Baik cikgu, soalan dia berbunyi, bolehkah saya dan semua penonton mengetahui pengalaman kerjaya yang pernah cikgu lalui sehingga mendapat gelaran guru cemerlang? Oh, pengalaman kerja Cikgu rasa pengalaman kerja yang mencabar sekali apabila cikgu menjadi warden lah. Pada tahun 2013, cikgu menjadi warden selama 2 tahun di Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Intan Zahra, di mana apabila kita menjadi warden, dia tak sama dengan apa yang kita belajar di dalam kelas lah. Sebab apabila pelajar pulang ke asrama, dia ada satu kumpulan-kumpulan tertentu lah. Jadi bagaimana cara kita supaya mereka sentiasa berada dalam satu kumpulan yang besar, bukannya hidup dalam keadaan yang individualistik, maksudnya individu lah. Jadi pada cikgu itu satu benda yang sangat mencabar sebab kebanyakan pelajar ini berasal daripada kampung dan kadang-kadang dia membawa budaya kampung itu masuk ke dalam sekolah lah. Biasa budaya kampung yang negatif sebagai contoh, dia orang suka lepak. Kemudian kalau contohnya time waktu makan tu, dia orang makan ikut dia punya kawan-kawan, suka bully. Itulah salah. Bagaimana cara kita nak mengatasi masalah tersebut lah, dan sangat-sangat memerlukan satu kesabaran lah untuk mengatasi supaya kita sebagai seorang cikgu tidak mengeluarkan kata-kata yang kesat, ataupun kita tidak membiarkan mereka terus hanyut dengan apa yang mereka buat selama inilah. Itu cikgu rasa yang mencabar lah. Kalau kita mengajar sebagai contoh, cikgu rasa yang paling mencabar apabila kita mengajar SPM. Sebab apabila kita mengajar SPM, kita sentiasa target untuk supaya semua pelajar kita mesti mendapat yang terbaik lah. Sebab apabila pelajar-pelajar mengambil CJ Pelajaran Malaysia, itu merupakan salah satu cabang untuk dia ke mana sebenarnya hala kehidupan dia lah apabila mendapat result yang baik. Jadi bila cikgu mengajar, saya ni adalah pelajar cikgu yang keberapa? Yang kedua saya. Sebab cikgu pengajar yang pertama SPM 2019 subjek perniagaan. Masa tu pelajar cikgu 1 orang lah. Dan memang cikgu mendapat nombor 2 Negeri Terengganu lah. Jadi cikgu rasa pengalaman tu sangat hebat lah. Sebab bila kita mengajar subjek SPM ni, dia ada kerja khusus. Jadi di situ dia ada satu kalau contohnya cikgu tu dia tidak ada sikap profesional,
sikap profesional terhadap diri sendiri, mungkin dia akan tolong buat untuk pelajar-pelajar dia lah. Jadi nak membentuk bagaimana pelajar untuk buat sendiri tu bukannya satu benda yang sangat mudah lah. Sebab mengajar di sekolah menengah dan juga di sekolah rendah, dua-duanya ada perbezaan. Mengajar di sekolah menengah atas dengan menengah rendah, benda pun dia dua benda itu sangat-sangat berbeza lah dari segi pendekatan dia lah. Saya, siapa lagi, Izzat dan juga Arifudin. Baik, terima kasih cikgu. Seterusnya kita bergerak ke soalan yang seterusnya. Pada pendapat cikgu, apakah asas kepimpinan yang perlu diterapkan dalam kalangan guru, lebih-lebih lagi kepada guru pelatih seperti kami yang bakal menjadi guru bagi meningkatkan profesionalisme keguruan kami? Semasa dekat sekolah yang ada sekarang ni, dia ada dua orang lah, Cikgu Ros tau, Cikgu Rasa sentiasa datang ke sekolah lah untuk tengok. Cikgu dapati yang terkini ini, dia orang lebih macam membuat hal sendirilah. Jadi pada cikgu lah, apabila kita pergi ke tempat orang untuk menimba ilmu, kita kena sentiasa bertanya kepada senior-senior kita bagaimana cara untuk meningkatkan pengetahuan kita, untuk mendekati pelajar. Sebab cikgu dapati yang datang tu untuk jadikan satu pengajaran kepada awak lah, apabila awak turun ke sekolah, dia sentiasa macam bersama dengan kawan dia je lah. Dua orang duduk dalam bilik tu, dua orang tak keluar-keluar. Kalau jumpa dengan cikgu-cikgu pun ada cikgu komplain di mana mereka tidak mesra, senyum pun tidak. Jadi macam seolah-olah dia macam berlagot sikit lah pada cikgu. Jadi kalau sekiranya suatu hari nanti awak pergi ke sekolah, yang pertama ialah dekati cikgu yang ada di situ. Yang kedua ialah minta pandangan mereka bagaimana cara untuk menjadi seorang guru yang hebat. Sebab guru yang hebat ini bukannya perlu ada ilmu, tapi kena juga ada cara pendekatan untuk kita mendekati pelajar kita, bagaimana cara untuk kita nak minta supaya pelajar kita minat kepada kita. Apa yang perlu kita ada, sebagaimana awak menjadi seorang pelajar, apa yang awak nak, apa yang perlu awak nak sebagai seorang cikgu awak tu, awak suka yang cikgu yang macam mana. Itu yang cikgu selalu terapkan yang sekarang lah. Apabila cikgu mengajar, masa cikgu menjadi pelajar dulu, cikgu nak cikgu yang macam mana. Pada pendapat awak, cikgu macam mana awak suka. Jadi macam tu lah cikgu terapkan kepada pelajar-pelajar cikgu lah. Jadi apabila awak turun ke sekolah suatu hari nanti, kutiplah ilmu sebanyak mungkin daripada daripada guru-guru senior awak ataupun daripada pelajar-pelajar. Sentiasa mendekati mereka, bertanya tentang masalah mereka. Sebab setiap pelajar yang kita jumpa itu, dia sebenarnya kadang-kadang dia orang kurang kasih sayang. Kat rumah dia mungkin ayah dia sakit ke, mak dia sakit ke. Kalau dekat sekolah cikgu yang baru ni, kebanyakannya pelajar ialah daripada golongan orang-orang yang miskin. Jadi bila mereka miskin, ayah dengan mak mereka kadang-kadang keluar bekerja dan kadang balik lewat, ataupun berlaku perceraian dalam kehidupan mereka, menyebabkan bila mereka datang ke sekolah, mereka menganggap sekolah tak dipanggil dia. Jadi dia nak minta orang panggil kasih sayang cikgu. Bagaimana cikgu nak membantu mereka. Kadang-kadang mereka bergaduh antara satu sama lain. Kadang-kadang tak datang ke sekolah kerana mereka selalu pergi bekerja. Sebab ibu bapa mereka tidak bekerja. Itulah cikgu nampaklah kat sini. Semasa di Intan Zahra dulu, kebanyakannya pelajar berada ataupun pendapatan mereka lebih baik daripada yang sekarang. Jadi tumpuan mereka lebih untuk belajar. Tapi yang sekarang cikgu dapati, mereka petang-petang mereka akan pergi bekerja sampai pukul 12 tengah malam.
dan tidur. Besok dia akan datang ke sekolah lah. Itu yang cikgu dapati sekarang lah. Arif Zudin. Fahmi Baik, terima kasih cikgu. Semoga kami dapat menggunakan ilmu yang cikgu berikan kepada kami ni dan praktikkan pada sesi PBS atau praktikum kami yang akan berjalan nanti. Seterusnya, saya serahkan majlis ini kepada penemu bual yang seterusnya. Kameranya lah. Saya buat cek. Saya nak baiklah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, sebelum saya menanyakan soalan, bolehlah kalau kita berkenalan dahulu. Baiklah, nama saya Kamil Zarfan bin Muhammad Azmi, seorang pelajar IPG Kampus Datuk Razali Ismail dan juga merupakan rakan sekelas saya. Jadi soalan saya, sepanjang pengalaman cikgu sebagai guru semilang, apakah strategi inovatif yang cikgu amalkan dalam pengajaran dan pembelajaran? Teknik yang digunakan lah. Teknik. Biasanya teknik cikgu guna ialah berpusatkan kepada pelajar lah. Contohnya kita beri mereka satu tajuk, kemudian mereka akan sebagai contoh yang sekarang cikgu mengajar bahasa Inggeris lah. Cikgu sebenarnya tak pandai pun bahasa Inggeris tetapi di sekolah baru ni dia ada kekosongan bahasa Inggeris. Jadi cikgu terpaksalah mengajar dia orang bahasa Inggeris lah. Bila cikgu mengajar, cikgu dapati bagaimana cara kita nak minta dia orang bercakap. Sebab bahasa Inggeris ni dia kena ada satu confidence level yang sangat tinggi lah. Berbanding dengan bahasa Melayu lah. Bahasa Melayu kita cakap je. Tapi bila bahasa Inggeris dia orang nak cakap tapi kadang-kadang dia vocabulary tu kurang. Kemudian dikait pula dengan grammar kan. Jadi cikgu lepas tu cikgu terfikir caranya adalah berpusatkan kepada pelajar. Kita minta supaya pelajar tu kita beri satu mereka, contohnya dalam bentuk karangan. Yang pertama bagi karangan dulu. Yang kedua bila dah bagi karangan minta dia orang salin, kita akan beri makna, tanya makna. Apakah makna yang mereka tidak tahu. Selepas itu barulah kita minta dia membuat semula karangan tersebut mengikut apa yang mereka sukalah. Contohnya tajuk dia ialah Black Cat for example lah. Jadi dia akan buatlah pink cat ke grey cat ke. Kemudian cikgu akan minta dia orang presentation. Selepas presentation cikgu akan bagi satu ganjaran lah. Cikgu akan bagi sebiji coklat. Walaupun kita nampak coklat je pun tapi dia orang suka. Cikgu mengajar tingkatan 2 lah, dia orang suka. Kemudian hari yang kedua bila cikgu masuk, selepas cikgu buat karangan tu lah, hari kedua selepas tu cikgu masuk kelas dia orang kata, "Teacher, hari ni kita buat benda yang sama lah." Suka pula kita. Maksudnya dia suka buat kerja, kemudian dia reka satu cerita dan dia buat presentation. Kadang-kadang dia ambil muka kawan-kawan dia, "Saya nak tolong present untuk awak lah sebab awak malu." Dia orang pergi present. Kadang-kadang seorang pelajar tu dia akan present 4 kali dapat 4 biji gula-gula. Jadi itu bagaimana cara lah cikgu rasa berpusatkan kepada pelajar. Jika kita mengajar saja, hari kita duduk belajar ke dia lama-lama, dia boring lah. Sebab dia hanya mendengar kan. Jadi yang pada cikgu ialah berfokuskan kepada pelajar. Minta mereka buat presentation, berada dalam kumpulan. Bila berada dalam kumpulan, mereka sentiasa akan memberikan idea. Dia akan tanya kawan dia, awak nak buat cat tu warna apa? Maybe grey. Saya nak pink cat lah. Maksudnya macam dia seorang sentiasa mencadangkan sesuatu. Kemudian kalau dari segi grammar dia akan tanya, awak nak buat kucing jantan ke betina? Jika betina, kita kena guna she. Kalau jantan kita guna he. Maksudnya dia akan saling membantu antara satu sama lain, dan itu merupakan satu pembelajaran yang sangat menyeronokkan. Apabila awak buat satu tugasan, cikgu bagi awak gula-gula, ataupun kadang-kadang cikgu akan bagikan dia
apa panggil duit RM1 seorang. Cikgu akan setting lah. Okey, 5 orang pertama buat presentation dapat RM1. Dia orang suka. Itu bagaimana cara cikgu nak menarik perhatian lah supaya mereka sentiasa apa panggil minat untuk belajar. Kadang-kadang benda yang cikgu ajar tu simple je. Presenting saja pun saya kalau awak tengok pun bila cikgu ajar kat kelas depan dia akan tanya. Dia akan kata, "Loh, senang sangat cikgu." Tapi bila kita pergi kat kelas belakang, "Allah, complicatednya teacher." Kemudian satu lagi tadi ada satu apa panggil masalah kat sekolah lah. Ada pelajar macam histeria macam tu. Dia datang kat cikgu, dia katanya, "Teacher, what are you doing here?" Maksudnya dia dah pandai dah bercakap. Kemudian dia akan tanya cikgu, "Teacher, what happened?" Dia maksudnya dia ataupun dia akan tanya, what's the problem? Dia dah tahu dah 3 patah perkataan tu walaupun simple tapi itu satu benda yang sangat apa benda cikgu rasa sangat bermakna lah. Dia orang kampung, dia kata Zokmo, cikgu, kita malah lah nak belajar bahasa Inggeris cikgu sebab kita duduk kampung je pun. Mana ada masalah yang mari rumah kita. Dia kata macam tu lah. Jadi confidence level tu dia sangat rendah. Dia selalu cakap kita nak bercakap cikgu tapi kita malu lah, takut salah. Jadi kita kena fokuskan kepada dia supaya dia ada satu keyakinan diri. Kita ajar yang simple-simple saja. I hate you. Lagi apa dia? I love you. Lagi apa? I want to feel the water. Benda-benda yang simple macam tu lah. Lama-lama dia akan minat. Seterusnya dia akan sentiasa belajar sendiri bagaimana untuk meningkatkan prestasi dia. Itulah cikgu rasa siapa nama Kamel berpusatkan kepada belajar. Baiklah, terima kasih cikgu atas sedikit tips. Saya harap saya boleh guna dan aplikasikannya sebagai seorang guru nanti. Baiklah, seterusnya saya akan serahkan kepada penemu bual yang seterusnya, iaitu Izzat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sudah selesai sesi temu ramah bersama cikgu pada hari ini. Sebagai penutup, apakah pesanan dan harapan cikgu kepada guru-guru, khususnya guru pelatih pada negara ini? Pesanan Ya. Pesanannya yang pertama ialah minat. Izzat minat tak belajar cikgu? Alhamdulillah, Ataupun saya mak kita suruh tu? minat. Minat dia cikgu. Ya. Sebabnya kita kan, kalau awak contohnya dulu awak pernah jadi cikgu. Cikgu yang macam mana awak suka? Cikgu yang baik. Cikgu yang baik. Yang baik. Kadang-kadang bila kata cikgu yang baik. Kalau yang baik, nanti awak pula kena naik atas kepala di pelajar-pelajar yang kurang baik. Pada cikgu lah pesanan cikgu. Yang pertama ialah kita kena suruh dia minat kita. Izzat, kita nak minta kalau contoh mengajar darjah 1, bagaimana kita nak suruh pelajar darjah 1 itu minat kepada kita? Nak buat macam mana? Pada awak. Cikgu suka, dulu cikgu selalu fikir nak pakai teknik apa. Lama-lama cikgu rasa kita kena minat kepada cikgu. Sebab cikgu dulu masa cikgu darjah berapa, masa cikgu sekolah menengah, bila datang cikgu praktikal macam awak dia kan handsome kan. Minat belajar ni selalu ni buka buku bahasa Arab, buka tutup. Itu maksudnya kita minat dengan kepada cikgu tersebut. Jadi awak kena latih diri awak supaya bagaimana cara untuk buat pelajar-pelajar awak minat kepada awak. Apa benda yang ada pada awak, keistimewaan awak lah. Macam cikgu fikir-fikir, cikgu suka mendekati. Contohnya cikgu ajar Syed, cikgu akan tanya dia, "Syed, rumah awak kat mana?" Macam tu. Ataupun awak ada berapa adik-beradik? Cikgu pernah ajar kakak awak lah. Maksudnya kita sentiasa mendekati dia. Ataupun jika dia ada masalah, "Awak ada masalah ke? Buku tak beli?" Cikgu akan tolong belikan untuk dia. Pensel ada tak pensel? Pensel tak ada? Okey, cikgu tolong belikan pensel. Kita kena sentiasa positif. Jangan kita marah. Kenapa ni awak selalu tak ada pensel ni? Maksudnya bila kita marah, pada hari itu menyebabkan kita rasa satu hari tu nak marah lah ke semua orang dalam kelas tu. Orang bercakap sikit kita kan cakap selalu. Macam tu lah. Kita kena sentiasa positifkan diri kita. Sebab apa kena ada positif? Sebab bila kita mengajar, kita kena berfikir. Bila berfikir, kita bimbanglah, kita ada tekanan perasaan nak marah. Bila kita nak marah, kita akan buat apa kepada pelajar kita?
kita cubit dia, kadang kita rotang dia, itu bahaya. Ataupun kita suruh dia berdiri atas kursi ke, kalau kursi patah macam mana? Tak, kalau pukul dia tiba-tiba tangan atau pukul tu dalam keadaan yang kuat, berjalur ni, nanti dia akan report kepada ibu bapa dia. Tak pasal-pasal kita naik mahkamah. Jadi cara dia adalah, pesanan cikgu ialah latih diri kita untuk minat kepada profession perguruan. Cikgu dulu masa mula-mula mengajar, rasa malahnya nak mengajar. Sebab bila cikgu mengajar, pertama kali cikgu mengajar di SMK Tanjung Gemuk, cikgu mengajar tingkatan 6, cikgu rasa kurang berminat. Sebab apa? Sebab tingkatan 6 dia punya level dia sangat tinggi, menyebabkan kita kena ada banyak ilmu untuk mengajar pelajar-pelajar kita lah. Jadi kurangan ilmu, maka kita rasa macam, aduh hai, macam mana nak mengajar dia orang ni. Bila cikgu mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Intan Zahra, cikgu mengajar di tingkatan 1, tingkatan 2, barulah kita rasa macam okeylah, kita suka bertanya soalan kepada dia, minta dia buat sesuatu. Itu bagaimana cara supaya mereka minat kepada apa yang kita belajar, dan kita sentiasa mempunyai ilmu pengetahuan yang sangat tinggi lah. Sentiasa membaca buku dan sentiasa membuat revision, supaya pelajar-pelajar kita nanti dia akan tanya, Izzat, ni cikgu pandai ke dok ni? Dia akan kata sekarang, budak sekarang tak macam dulu. Dia tak malu, dia akan kata, betul ke cikgu mengajar ni kesal lah ni cikgu? Mari ajar lain. Hari ni ajar lain. Jadi kita kena sentiasa melengkapkan ilmu kita dengan pengetahuan lah. Betul dok Kamil? Kedok betul? Ya, go. Betul. Yang kedua, janganlah mari sekolah tu roseng. Tahu roseng? Selekeh. Tahu selekeh Zai? Tahu cikgu. Rambut tu, ya Allah, ya Tuhanku, kenalah bergaya sikit mari sekolah tu, baru orang tengok, wah, handsome-nya Syed. Secara automatik dia minat awak Syed. Cikgu Syed, Cikgu Syed, jomlah masuk kelas kita Cikgu Syed. Itu minat dia kepada kita. Jadi bila dia minat, dia nak belajar. Bila nak belajar, dia akan sentiasa tunggu awak masuk kelas. Cikgu, sekarang cikgu masuk kelas kita pukul 7 kan? Maksudnya sentiasa mengambil berat tentang kita. Kalau hari guru saya, kalau mengajar di sekolah rendah, bertamu-tamu dia beri ni hadiah untuk hari guru lah. Kalau sekolah menengah tu kurang sikit dia orang, betul tak Syed? Dia malah nak bawa bakul ke, malah dia kata tu bahasa nak beri ke cikgu dia. Tapi sekolah rendah macam awak ambil sekarang ni, memang ada orang sangat minat kepada cikgu-cikgu yang muda-muda ni. Jadi pesanan cikgu, minat. Yang kedua ialah cari idea bagaimana cara untuk buat pelajar awak sentiasa mendekati diri awak. Itu sajalah yang cikgu rasa, yang cikgu amal sekarang lah. Baiklah, saya harap segala pesanan yang cikgu bagi akan memberi impak kepada kami agar dapat menjadi guru yang lebih kompeten. Terima kasih saya ucapkan kepada cikgu atas kesudian ditemu ramah, dan saya mewakili rakan-rakan saya Arif dan Kamil ingin meminta maaf kepada cikgu jika ada sebarang kesalahan semasa temu bual ini berjalan. Sekian, terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih. Cikgu, terima kasih. Sama-sama. Lagi. Lagi cikgu. Baik, Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.